Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Masya Allah. Eid Mubarak. Eidul Adha. Eid Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam Ahmad Romizo. Masya Allah. Selamat Suhaso. Kita dua-dua on malam ni, FB dan juga YouTube. Masya Allah. Nur Hisham Muhammad Nur. Tak ada suara Ustaz. Sudah ada suara atau belum? Dari Kota Marudu. Alhamdulillah ada Ustaz. Alhamdulillah, tadi belum dibuka. Malam ni Masya Allah, masih lagi di FB pun juga Pusat Hafazan Darul Izzah. Masya Allah. Muhammad Nubli, Ahmad Muda Fadli, Muhammad Zikir Alif. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah dah daftar daurah 27. Alhamdulillah saya hadir. InsyaAllah daurah 27 kita akan malam. Kita berjumpa pada hari Jumaat malam insyaAllah. Masya Allah. Dan lepas tu kita rehat 3 minggu. Kita rehat 3 minggu lah. Sebab 30 hari bulan tu kan, 31 tu kan hari Sabtu, 30 tu hari Jumaat. So kita tak ada kelas lagi. Lepas tu kita rehat 3 minggu lah. Kita rehat 3 minggu. Kita ada 15, 13, 14, 15 tu. 1, 8, 15, 13, 14, 15. Kita rehat 3 minggu lah selepas ni, InsyaAllah. Kurang kuat Ustaz. Suara Ustaz kurang kuat. Dia dengar dengan kasih sayang, dengar dengan tawajuh. Kita ada satu orang Ustaz, dia mengajar perlahan je suara dia. Dia kata suara tak dengar. Dia kata dengar dengan kasih sayang dan dengar dengan mata hati. Selalu Maulana Nazrul Rahman beritahu pada kita, Maulana Ehsan Damat Barakatuhu, Maulana Nazrul Rahman, Masya Allah, guru-guru kami yang kami cintai. Sabrimi Siddiq, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam ni hadir. Masya Allah. Kita malam ni berada di muka surat 292, jilid ke-5. Masih lagi kata kitab Asmaullah dan bab ganjaran pahala tasbih. Bab ganjaran pahala tasbih. Kita masih menanti, Masya Allah, kehadiran yang dinantikan. Kehadiran yang dinantikan 17. Facebook kita baru 15 orang. InsyaAllah tak apa, kita tunggu perlahan-lahan. Masya Allah. Jazakallah Ustaz Kinzo Miyazawa. Masya Allah. Jaz Hasbullah, Ruqiyah Hayat. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Dr. Ramizu di FB kita. Selamat Suhaso, Pusat Hafazan Darul Izzah. Masya Allah. Pusat Hafazan Darul Izzah. 14, 16, masih mata yang melihat 14. Okey. Hadi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada pada muka surat 292, jilid ke-5. Masya Allah. Dalam kitab Asmaullah pada bab ganjaran pahala tasbih, pada hadis ke-2304. Hadis kurungan ke-11 dalam bab ganjaran tasbih. Hasil tasbih dan tahmid. Apakah pahala tasbih dan tahmid, dan apa hasil yang kita perolehi di dalam tasbih dan tahmid ini? Masya Allah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi
Ghurishat lahu nakhlatun fil jannah. Rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi. Hadis Syam 292 jelah. 292 jilid kelima ya. Betul lah tu. Pasal kedua. Saidina Jabir, dan kita masih tunggu daripada grup Azlan di Besut. Belum ada lagi grup dia, ada 10 orang cikgu-cikgu, grup-grup koperasi dia, masya-Allah. Kita masih tunggu, mungkin dalam kesibukan tahlil kot malam ni abang angkat dia meninggal pagi tadi, masya-Allah, sakit jantung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, tetapkannya di syurga insya-Allah. Barang siapa yang membaca Subhanallahil Azim wa bihamdih, maka ditanam baginya sebatang pohon tamar di dalam syurga Allah. Khas ni pohon tamar. Furisat lahul nakhlah. Kenapa disebut pohon tamar secara khusus? Kerana pohon tamar kesemuanya bahagian daripada atas hingga ke bawah mempunyai manfaat. Dalam Mirqat kata pohon tamar ni, dia memang dulu kita dah ceritakan, pohon tamar ni daripada atas sampai bawah semua bermanfaatnya. Dan kita ingat, dan dulu kita kata pohon tamar ni dia cebisan daripada tanah, yang diberitakan cebisan daripada lebihan tanah yang dibuatnya Nabi Adam AS dan dibuatnya pokok tamar tadi. Sebab itu dia pokok tamar ni kalau nak suruh dia buah dia banyak, dia kena senyawakan. Dia panggil ta'bid. Ta'bid, mendebungakan. Sistem pendebungaan dibuat. Tapi dia kena panjat pokok, dia ambil pokok jantan, bunga jantan, dan dimasukkan ke dalam bunga betina, disenyawakan dan diikat. Bila diikat dan disenyawakan, insya-Allah buah dia akan lebat. Buah dia akan keluar dengan buah yang lebat. Maksudnya kena ada usaha jugalah sedikit. Satu ketika Nabi SAW, dulu hadis ini telah kita baca, cuma kita ulang balik. Satu ketika Nabi telah sampai ke Madinah. Orang-orang Madinah sedang, ini jilid 1 dahulu. Ini jilid 1 dahulu. Sudah setahun lebih. Jilid 1 dahulu Nabi SAW telah mendebung, orang-orang Madinah telah mendebungakan pohon-pohon tamar mereka. Nabi kata, kenapa menyusahkan kamu? Kenapa kamu mendebungakan? Dia kata, kerana nak dapat hasil yang lebih. Nabi kata, tinggalkan. Setelah Nabi kata tinggal, maka tahun tu buah dia hasil tak banyak. Mereka jumpa Nabi. Nabi kata, Antum a'lamu bi dunyakum. Dia kata, kamu ni lebih mengetahui tentang dunia kamu. Maksudnya tentang perkara-perkara dunia, usaha-usaha untuk kita melibatkan, mana kita buat yang benda tu tak bersalahan dengan hukum dan syariat. Sedangkan Nabi dihantar untuk dunia dan akhirat, tapi dunia tadi berlandasan kepada syariat. Selagi dia tidak bersalahan dengan syariat, selagi dia tak bersalahan dengan syariat, perkara yang kita buat dan perkara itu boleh menghasilkannya, boleh menghasilkan buah yang banyak, perkara yang banyak, masya-Allah boleh kita buat. Dan selagi dinama harus. Itu juga kita belajar dulu tentang bid'ah. Bid'ah ni dia tidak ada pada umur dunia. Kita kata betul, tidak ada umur dunia, tetapi dunia tadi mesti disusun di atas syariat. Tapi kalau perkara-perkara tersebut bersalahan dengan syariat, walaupun dia amalan dunia, maka dia juga dikira sesat, dia juga dikira salah. Maka dia dikira salah. Sebab itu kata amalan yang baru yang tidak ada di dalam syariat, tak kiralah amalan dunia ke dan amalan akhirat, yang mana kalau dia tidak berada di dalam dia tidak amalan dunia pun, dia tidak berada di atas keharusan. Sebab kita tengok bid'ah dari sudut lughawiyah dia ada 5 kan. Bid'ah dari sudut lughawiyah dia ada 5. Wajib, sunat, harus tu semua dikira bid'ah hasanah, dan makruh tu dipanggil sayyi'ah, dan bid'ah sayyi'ah, dan yang haram tu bid'ah dhalalah, iaitu bid'ah sesat. Begitu. So walaupun jadi apa yang kita usahakan tadi, iaitu kita kata usaha, sesuatu yang kita usaha tadi, atas usaha kita
dengan itu buah dia hasil banyak. Jadi Nabi kata wa antum a'lamu bidunyakum. Kamu tu lebih mengetahui tentang dunia kamu. Maksudnya dunia tu kita boleh buat apa saja kita nak buat. Tak. Jadi sesuatu perkara yang berlandaskan kepada tidak haram dan tidak terkeluar daripada syariat, maka kita lakukannya tak menjadi masalah dan kita lebih mahir. Dan Nabi kata kamu lebih mengetahui. Maksudnya mengetahui bukan dunia kamu tu aku serah kat engkau lah, engkau lebih mengetahui. Tidak. Maksudnya ada umur-umur perkara-perkara yang mana dalam bidang-bidang itu mereka lebih mengetahui. So teruskanlah selagi dia tak bersalah. Jadi kalau kita rasa kalau kita nak tambahkan masalah dalam perniagaan kita untuk majukan, masa kita buat usaha yang mana mesti berlandaskan kepada syariat, sekurang-kurang berada di atas landasan keharusan. Okay. Sebab itu disebutnya pohon tamar. Dan ingat dia punya debunya tamar yang jantan ni, bau dia tu macam mani sikit. Dia hamil-hamil macam mani. Sebab tu dia katakan menyerupai manusia. Okey. Hadis yang kedua 305 kurangan 12. Satu malaikat akan membuat seruan supaya bertasbih pada setiap subuh. Malaikat ni ingatkan kita supaya kita selalu bertasbih kepada Allah, supaya kita tidak leka dan lalai daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam daripada Singapura. Masya-Allah. وعن الزبير رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد ينادي سبحوا ملك القدوس رواه الترمذي. Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi ada satu malaikat, bukan seorang, seorang penyeru. Ini satu penyeru yang menyeru, iaitu malaikat lah. Bertasbihlah kepada zat yang maha memiliki dan maha suci. Subbuhul malik. Al-maliku yang memiliki segala-galanya. Pada setiap pagi akan ada malaikat yang akan membuat seruan kepada manusia supaya bertasbih kepada Allah seperti tasbih berikut. Subhanal malikul quddus, sabbihu. Jadi sabbihu tu bertasbihlah kamu. Tapi kalau kita nak tasbih, kita kena baca subhanal maliku, subhanal malikil quddusi. Quddusi lah. Dia tu kalau dalam ibarat tu sabbihul malika al-quddusa. Sebab dia dah jadi maf'ul kepada sabbihu. Sabbihu tu fi'il. Fi'il ghaib. Iaitu sabbihu fi'il ghaib. Sabbihu tu fi'il amar. Jadi fi'il amar dia perlukan maf'ul. Sebab tu al-malika tu dia akan jadi mansub. Al-quddusa tu jadi mansub. Tapi kalau kita baca subhanal maliki Quddus, subhanal malikil quddusi. Dari Quddus itu kita tak baca lah akhir belakang tu. Kita baca subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Kita tak baca malika, sebab malika tu dia masuk dalam ayat di atas. Saja je nak terangkan balik, tuan-tuan pun dah tahu. Kalau tak tahu tu dapat tahu, alhamdulillah. Jadi subhanal malikil quddus ataupun subuhun quddusu rabbil malaikati warruh. Subuhun quddusu rabbil quddusil sebab dengan ra tu kan, subuhun quddusir rabbil malaikati warruh. Tu tasbih yang kita baca al-kashif yang diterangkan oleh pengarangnya, iaitu guru kepada yang tu kita boleh baca dua-dua. Subhanal malikil quddus pun boleh, subuhun quddusu rabbuna, subuhun quddusu rabbul malaikah, subuhun quddusu rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusu rabbuna, subuhun quddusu rabbul
malaikati warruhi. Itu bacaan dia. So hadis yang seterusnya 2306 kurungan 13 merupakan zikir yang terbaik. La ilaha illallah merupakan satu zikir yang terbaik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah 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 Allah. Itu afdalu zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah, dan afdalu doa, sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. Penerangan afdalu zikir la ilaha illallah. Muhammad Ashraf Muhammad Ashraf, Ustaz Ashraf ke ni? Boleh bagi tahu kepada Lin yang mana Ashraf? Ustaz Ashraf kan? Ustaz Ashraf Muhammad Ashraf ni Ustaz Ashraf kalau Ustaz Ashraf boleh bagi tahu ke Lin, boleh bagi tahu ke Lin tu supaya dia masuk. Orang tak masuk, Ustaz tak tahu. Ya, tentang zikir malam ni. Masya-Allah. La afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir kalimah tauhid disebut sebagai zikir yang paling baik. La ilaha illallah ni kalimah tauhid. La ilaha illallah ni kalimah tauhid. Waalaikumsalam Ustaz Abu Hanafiyah. Masya-Allah, kita berada muka surat 293 Ustaz. Kelebihan zikir hadis 2306. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir kalimah tauhid disebut sebagai zikir yang paling baik. Kenapa zikir kalimah tauhid ni paling baik? Kerana dia ada reason. Sebab kita dakwa, mesti kita ada reason. Kita kata zikir kalimah tauhid adalah zikir yang terbaik, Nabi kata. Nabi tak bagi tahu reason lah, tapi ulama cari reason. Kenapa? Kerana kalimah ini merupakan asas wujudnya Islam dan iman. Kan rukun iman, rukun Islam tadi. Rukun iman, rukun Islam ada 5. Rukun iman tadi percaya kepada Allah dan percaya kepada asasnya, percaya kepada Allah dan Rasulullah. Percaya kepada Allah dan Rasul, dan serta malahu wa ma'alih, dan apa-apa yang bersangkutan dengannya tentang kepercayaan. Waalaikumsalam. Dua-dua, masya-Allah, Cikgu Dah dan Cik Asim. Itu kawan saya semasa di SPM dahulu. Masya-Allah, masih lagi bersama walaupun di alam maya. Di tahun 85, 95, 2005, 2015, dah 30 tahun kan. Ni 2021, 36 tahun. 36 tahun dah. Masya-Allah. 2016 kita berjumpa pada 2014 dulu. Pada 29 tahun yang lepas kita berjumpa pada 2014 di alumni 2014. Kini 2021, sudah 36 tahun di SPN dulu. Masya-Allah. Khair. Jadi sebahagian muhaqqiqin, jadi bukan ulama hak, bukan ulama muhaqqiqin ni ulama hak tak, ulama yang mana apa? Ulama yang mengkaji selidik, ulama yang membuat kajian, ulama yang membuat kajian yang mendalam, iaitu dipanggil ulama-ulama muhaqqiqin. Berkata zikir kalimat tauhid merupakan zikir yang paling afdal kerana ia memberi kesan yang besar dan membersihkan batin seseorang daripada sifat yang buruk dan terkeji. Sifat buruk yang terkeji, supaya semua masuk. Ustaz Ashraf pastikan semua, mungkin Abang Lan tu dia sibuk sikit, yang lain pastikan dia masuk pengajian kita malam ni. Masya-Allah. War-warkan saja, ingatkan saja. Sebab saya ni
Ustaz-ustaz kami dahulu, kalau yang dah biasa, kalau tak ada dalam majlis, kita selalu ingat, mana si fulan, mana si fulan. Kalau kita orang sakit, demam, dia tanya terus, Husnul Hizam mana? Oh, dia tak sihat, Ustaz. Sebab tu saya sihat tak sihat pun, saya masuk juga pelajaran. Khususnya Bukhari, saya tak tinggal lah mana-mana pelajaran walaupun sakit. Sebab bila saya sakit, saya demam, saya sakit, Ustaz sakit, Ustaz-ustaz akan tanya, mana si fulan tak hadir dalam majlis? Kawan-kawan kata dia sakit. Lepas tu Ustaz kata, alah, kalau sakit pun datanglah kat sini, selimut-selimut sekali, boleh dengar hadis Bukhari ni, berkat lagi. Kami pun datang. Lepas tu saya tak tinggal lagi dah. Saya datang selalu, demam pun datang, selalu demam, datang dalam majlis, sehingga orang tuan guru panggil, hei budak sakit. Hei budak sakit. Dia panggil, hei maris. Dia kata, hai maris luk. Hai budak yang sakit, selalu datang. Maris. Dia kata, hai budak sakit selalu datang dalam majlis. Masya Allah, selalu datang dalam majlis. Jadi zikir la ilaha illallah ni, dia memberi kesan. Dia memberi kesan. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Jadi sebab apa kita kena zikir la ilaha illallah? Ya, kena hadis sakit bungkus juga tak boleh dengar pun, bungkus selimut kita dengar, duduk dalam kelas hadis, berkat. Berkat. Kalau kira nak mengaji tu, kalau kira belajar tu memang tak pandai lah. Memang tak pandai. Tapi heran juga, dapat 100 banyak juga dalam kuasa. Muslim 98, Abu Daud 100, Tirmizi 100. Lepas tu siapa lagi? Lepas tu apa lagi 100, satu lagi tu. Ada 4-5 juga boleh masuk. Ada 10 mata pelajaran tu, 5 ke 4 tu boleh 100. 4 boleh 100, so 98. Banyak juga. Boleh lah buat makan, buat hidup. Tak pandai pun tak apalah. Khair. Jadi dia akan, sebab apa kita sebut la ilaha illallah ni, dia membersihkan batin kita. Zikir la ilaha illallah ni, dia kata dia membersihkan hati. Dia membersihkan hati. Dia membersihkan batin seseorang itu dari sifat buruk dan terkeji. Merupakan sifat buruk. Ma'bud dalam batin orang yang berzikir merupakan ma'bud. Sifat yang terkeji. Sifat terkeji inilah merupakan ma'bud yang disembah. Kan kita kan banyak perkara-perkara yang tak baik dalam diri kita. Banyak perkara-perkara yang tak baik dalam diri kita. Itu ma'bud yang disembah. Jadi kita ni kan banyak sifat-sifat buruk. Jadi kita ucap la ilaha illallah ni, kita nak buangkan semua sifat buruk kita. Sifat-sifat buruk. Sebab tu kalau kita berzikir kan, ni sebelah kiri kita ni hati kan. Sebelah kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksud illallah tu tekan hati. Illallah, 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 illallah. Tekan hati tu, biar Allah masukkan kebesaran dalam hati. Begitu. Supaya dia rasa, Masya Allah, bila kita rasa. Sebab apa reason kita kata sifat keji, sifat buruk tu kita kata ma'bud yang disembah. Mesti ada reason. Setiap perkataan yang kita dakwa, ulama-ulama ni, itulah kelebihan mereka. Masya Allah, asatizah, ulama-ulama yang terdahulu lah, yang ulama-ulama muhakkikin ni lah. Maksudnya dia kata, kenapa Tuhan kata afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa? Maksudnya, bagaimanakah fikiranmu wahai Muhammad terhadap seorang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhi. Ada orang jadikan hawa nafsu dia tu sebagai Tuhan, sebagai ilah yang disembah. Hawa nafsu dulu kita duk ingat ke patung je. Tak. Ilah tu kan, saya dah ceritakan dulu tentang ilah tu. Asal perkataan ilah,
Asal perkataan ilah tu daripada perkataan wilahun. Apa maksud wilahun? Sesuatu yang kita menganggapnya boleh menyelesaikan masalah kita. Sesuatu yang mana kita menganggapnya boleh menyelesaikan masalah kita. Apa dia? Kalau satu orang tu dia fikir harta tu boleh selesai masalah dia, maka harta tu ma'bud dia, ilah dia. La ilaha la ilah. Ilah tu maksud ma'bud, yang disembah. Kalau dia rasa harta boleh selesai masalah, harta itulah ilah dia, harta itulah ma'bud. Kalau dia rasa pangkat tu boleh selesai masalah dia, pangkat itulah ilah dia, ma'bud dia. Kalau dia rasa kuasa tu boleh selesai masalah dia, selesai masalah dia dengan kuasa, maka kuasa itulah ma'bud dia. Lain, kita percaya kepada Allah perlu kita berusaha, tu lain. Tapi kalau kita rasa dengan kuasa ni lah kita boleh pengaruhi orang, dengan kita pengaruh kuasa ni lah, share dengan duit lah kita boleh buat segala-galanya. So orang tu ingat Tuhan tu patung. Sebenarnya bukan. Kalau siapa rasa duit itu, siapa rasa pangkat itu, siapa rasa derajat itu boleh selesai masalah dia, maka itulah Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Di sini pula hawa dia tu, hawa tu nafsu dia sebagai Tuhan. Afara'aitu Muhammad, bagaimana? Lihatlah maksud apa yang kamu fikirkan Muhammad terhadap orang. Apa pendapat kamu Muhammad? Apa fikiran kamu wahai Muhammad terdapat orang yang menjadikan hawa nafsu dia tu sebagai Tuhan yang dia kena patuh? Allahu Akbar. Jadi sifat buruk, sifat terkeji nafsu ni dia ajak kita pada buruk. Dia ajak kita kepada nafsu amarah lah. Nafsu tu pula ada 3 pula. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nafsu amarah tu hak buruk saja, benda-benda yang buruk dia ajak kepada buruk. Tapi kalau kita dah proses, kalau kita dah latih diri kita, kalau kita dah mujahadah diri kita, dia pergi kepada lawamah. Lawamah ni kadang tok wali, kadang kuali. Masya Allah, tengok tu, Masya Allah, macam wali Allah duduk masjid sah depan, Masya Allah, tasbih panjang, subhan besar bakul. Misal contoh dia, tiba-tiba mata ni kelabu mata, tengok di depan, duduk kedai Magnum pula. Bukan kedai aiskrim Magnum, kedai Magnum. Biar betul pakcik tu tadi duduk kat surau pakai serban besar, sekarang duduk 4 nombor Magnum pula. Itulah wamah. Kadang wali, kadang kuali. Tapi nafsu yang paling baik ialah nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Masya Allah. Itu ma'bud. Jadi oleh yang demikian, apabila seorang itu menyebut la ilaha illallah, maka dengan berkata la ilah, dia telah menafikan semua ma'bud. Tiada yang layak, tiada ma'bud. Ilah tu kita kata ma'bud, yang disembah. Tiada yang layak disembah. Apabila dia kata illallah, maka dia berikrar dengan ma'bud yang hakiki, ma'bud yang sebenar, yang Maha Esa, iaitu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam ni kita berzikir lah. Oleh yang demikian, apabila dia mengucap kalimah ini dengan lidahnya, maka kesannya akan turun ke hati. Bila kita rasa tu, kita ucap dengan lidah, tapi dia akan beri kesan ke hati. Istafti qalbak. Nabi kata, bila kamu ucap, kamu tengok hati kamu macam mana. Dia akan turunkan hati. Ia menatijahkan. Apa natijah bila turun ke hati ni?
dia menetijahkan bahawa dengan lidah seorang menafikan segala ma'bud yang batil, beriktikad serta yakin kepada ma'bud yang hakiki, yang Maha Esa, yang menyebabkan hatinya percaya. Jadi dulunya dia kata dengan lidah, ucapan lidah. Orang kata ada apa pada lidah, dia memberi kisan. Jarahatus sinani lahal tiyamu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Orang Arab kata luka yang disebabkan oleh sinam, mata-mata panah, yaltam akan bertaut kembali, wala yaltamu ma jarahal lisanu, tapi luka yang disebabkan oleh kata-kata, dia susah nak bertaut, susah nak kita maafkan orang. Luka inilah yang menyebabkan susah untuk kita melakukan. Jadi kita ucap la ilaha illallah ni. Jadi kita ucap pada tu, kita beriktikad. Maknanya kita dengan lidah kita menafikan segala ma'bud yang batil. Hak batil ni selain daripada Allah semua batil. Dan kita beriktikad dengan yakin dalam hati kita kepada ma'bud yang disembah, yang hakiki, yang sebenarnya, yang Maha Esa, yang menyebabkan hati kita akan bercahaya. Yang menyebabkan hati kita akan bercahaya. Segala keburukan batinnya dibersihkan. Hak batin buruk bersih. Kesannya ialah anggota zahirnya yang lain. Bila hati kita bersih, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Apa niat? Segala niat tadi. Jadi kesannya ialah anggota zahir yang lain akan beramal dengan perintah-perintah Allah sebagaimana yang diikrarkan olehnya pada lidah. Allahu Akbar. Moga apa yang kita ucap pada lidah, dia menusuk kalbu kita, dia menusuk jantung kita, maksud hatilah, kalbu kita, dia masuk ke dalam kalbu kita supaya dia boleh ubah hati kita yang keras. Alhamdulillah, ad-du'a afdalud du'a. Alhamdulillah, doa yang terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah doa yang terbaik. Maknanya ialah seorang itu memuji dan bersyukur kepada mun'imun hakiki. Mun'im, nikmat, daripada perkataan nikmat. An'ama yun'imu, an'ama yun'imun, in'aman mun'imun. An'ama yun'imu in'aman mun'imun, un'ima yun'amu in'aman mun'amun. Fazaka mun'amun ma an'ama ma un'ima lam ma'un ama ma'un ila lam. Itu banyaklah perkataan-perkataan. Dan bersyukur, mun'imun hakiki, yang memberi nikmat kita, pemberi nikmat yang sebenar. Syukur itu akan menambahkan nikmat dan berkat. Syukur tu dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kepada kita, Allah tambah keberkatan pada kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kamu bersyukur, sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambahkan untukmu. Sekiranya kamu kufur, maka sesungguhnya azab itu amatlah pedih. Azab tu amatlah pedih. Azab ni adalah amat pedih. Bila kita bersyukur kepada Allah, maka bersyukur kepada Allah, azab kita. Lambatnya kedatangan nikmat, kerana lambatnya syukur yang kita ucapkan. Dan syukur yang kita ucapkan, syukur tadi, bersyukur tadi, mengucap alhamdulillah lah. Satu, ucap alhamdulillah, bersyukur. Dia ada tiga benda. Syukur, dia panggil syukur. In syakartum, satu syukur, bersyukur. Dan satu lagi, dikatakan bersyukur kepada Allah. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, sana dia panggil.
Sana dan hamad. Sana ni pun hamad dan sana. Hamad dan sana. Hamad memuji Allah Ta'ala lah dengan lidah kita di atas pemberian nikmat. Sama ada itu adalah hamad. Hamad adalah perbuatan ikhtiari daripada seseorang setelah dia diberi nikmat. Setelah dia diberi nikmat, sama ada dia bersyukur dengan lidah. Dan bersyukur dengan lidah ni adalah satu perbuatan ikhtiari. Sama ada diberi nikmat ke tidak diberi nikmat, tak jadi masalah. Nikmat itu maksudnya in'am, iaitu nikmat-nikmat dunia. Jadi kita bersyukur dengan lidah, itu dipanggil hamad. Dan itu juga sana. Sana juga itu juga dia panggil dengan bersyukur dengan lidah juga. Dan satu lagi syukur. Syukur tu dia ada 3. Syukur dengan lidah, syukur dengan anggota, dan syukur dengan hati. Bersyukur dengan anggota dan bersyukur dengan hati. Jadi in syakartum la azidannakum. Kita tak bersyukur, maka Allah tak tambah. Jadi bersyukur, satu syukur dengan lidah lah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur dengan lidah. Kadang-kadang susah juga nak bersyukur dengan lidah ni. Nak bersyukur dengan lidah ni kadang-kadang susah juga. Bila sesuatu asa tuhibbu, asa taqra'u syai'a wa huwa syarr wa huwa khairul lak, wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lak. Asa taqra'u syai'a, asa taqra'u syai'a wa huwa khairul lak. Ada benda yang kita tak suka, ada benda yang kita tak suka, tapi dia mendatangi kita. Asa taqrahu syai'a, asa taqrahu syai'a. Ada benda Allah tak kata dia mendatangi kamu. Asa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Asa taqrahu syai'a. Ada satu benda kita tak suka. Wa huwa khairul lak. Sedangkan perkara itu adalah terbaik untuk kita. Ada benda kita tak suka. Kita dapat satu benda yang kita tak suka, tapi Allah kata wa huwa khairul lak, sedangkan perkara itu terbaik untuk kamu. Masa tu boleh tak kita mengucap kesyukuran pada lidah? Alhamdulillah. Susah kan? Kita nak ucap syukur dengan lidah ni susah. Nak kata alhamdulillah dengan lidah ni susah. Alhamdulillah, benda kita tak suka. Benda kita tak suka dan kita ucap alhamdulillah, susah. Bukan kita murut, tapi kita nak mula-mula tu perkataan alhamdulillah tu. Asa tuhibbu syai'a. Ada benda hak kita suka, wa huwa syarrul lak, sedangkan perkara itu tak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kamu tak tahu apa satu. Kamu tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi syukur pada lidah ni susah juga. Susah juga untuk kita ucapkan syukur pada lidah, sebab kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Jadi sebenarnya dia terbaik untuk kita. Jadi sebab itu, ingat tuan-tuan yang mulia, khususnya pada saya lah, ingat, apa sahaja yang mendatangi kita sebenarnya daripada Allah itu, dia yang terbaik untuk kita. Apa sahaja yang mendatangi kita, walaupun kita tak rasa senang, tapi bila kita bersangka baik dengan Allah, dan Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Allah akan bagi. Tapi syaratnya kita bersangka baik dengan Allah lah. Misalnya contoh, satu orang tu dia hilang duit 5,000, dia telefon, Ustaz, 5,000 rugi. Jangan cakap macam tu. Kita kata, ya Allah, 5,000 tu hak engkau. Engkau dah ambil daripada aku. Mungkin itu daripada kesilapanku, tapi ya Allah, aku yakin, ya Allah, aku yakin dengan zat-Mu, aku yakin dengan kuasa-Mu. Sebenarnya apa yang kamu ambil itu,
Engkau nak ganti yang terbaik untukku. Banyak mana lagi Engkau nak bagi pada aku tak tahu ya Allah. Tapi aku menunggu kebaikan itu. Oh, dia sangka baik dengan Allah. Oh, belum sampai pejabat lagi dia dah telefon, Ustaz, tadi 5,000 hilang, sekarang 100,000 dapat projek. So Allah Ta'ala semua. Tapi kita mesti berbaik sangka dengan Allah. Dan kita buat baik, kita kena tengoklah, kita kena bersangka dengan Allah Ta'ala. Jadi syukur dengan anggota, syukur dengan lidah pun susah juga. Syukur dengan lidah susah. Kedua, syukur dengan anggota. In syakartum, jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Jadi syukur dengan lidah ni, anggota ni, syukur dengan anggota tangan, kaki, dengan anggota kita, iaitu kita menunaikan perintah. Kita sembahyang, kita bertasbih, kita berzikir. Iaitu kita menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak sembahyang, berarti dia tak bersyukur. Berapa ramai daripada sahabat-sahabat kita, berapa ramai daripada kaum kerabat kita, berapa ramai daripada anak-anak kita, anak buah kita, berapa ramai daripada mereka ini, Masya Allah, yang tidak dapat lagi bersyukur. Macam mana Allah nak tambah? Macam mana Allah nak bagi berkat rezeki dan sebagainya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur dengan hati. Syukur dengan hati iaitu kita tidak dan syukur dengan anggota juga boleh. Syukur dengan anggota, kita tidak melakukan satu perbuatan yang boleh menjatuhkan martabah mun'imun. Jadi orang zat yang memberi nikmat pada kita, kita jangan jatuhkan mereka. Kita jangan menjatuhkan orang-orang yang membantu kita. Kita tikam belakang, kita menjatuhkan mereka, tak boleh. Kita jangan menjatuhkan mereka. Jadi kita akan jaga hati mereka, kita akan jaga perbuatan kita. Ustaz kita kata selalu, ustaz kita semua, bila kita nak pergi madrasah lain tahun akhir, dia kata jaga nama baik madrasah. Selalu kita beritahu ke anak kita, nak jaga nama baik ayah ya, jaga nama baik ayah ya. Jangan buat macam tu. Keluarga kita orang yang baik, jadi kurang-kurangnya kalau nak buat tak baik tu, ingat kat ayah ya, ingat kat mak. Macam tu. Syukur. Allahu Akbar. Memuji Allah adalah bersyukur kepadanya. Bila kita memuji Allah, berarti kita bersyukur. Hadis ke-2307. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ra'su syukur ma syakara Allah 'abdan la yahmaduhu. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah ialah kepala syukur. Ra'su, akar. Ra'su ni kepala atau akar kesyukuran. Tidaklah bersyukur kepada Allah hamba yang tidak memujinya. Tidaklah bersyukur kepada Allah hamba yang tidak memujinya. Orang yang tidak memuji Allah berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ra'su syukur. Alhamdulillah lah, sepatutnya lillah lah, tapi ditulis separuh saja. Ialah dinyatakan alhamdu merupakan kepala kepada syukur. Apakah perbezaan alhamdu dan syukur? Alhamdu dan syukur. Kalimah alhamdu memberi makna memuji atas kebaikan apa yang diperolehi. Ni saya dah terang dah tadi tu, saya ulang balik di sini. Kucing gaduh kat belakang tu bukan kucing gaduh, Ustaz. Budak-budak hari raya kat luar tu. Budak-budak quarters ni kan, kita ada quarters, ada 40 unit quarters. Budak-budak seronok hari raya duk bunyi macam bising kat luar tu. Budak-budak itulah cerianya kanak-kanak.
tanpa suara dia kat rumah, tak tenang kita. Ada anak lah, tak ada anak tu, dia menunggu tangisan anak-anak pula, insya-Allah Allah akan bagi rezeki kat kita. Jadi syukur. Jadi sini saya terang balik kalimah syukur pada hanya. Jadi alhamdu, apa beza alhamdu dengan syukur? Alhamdu ni ialah alhamdu memberi makna, apa maksud hamd? Hamd tu ialah memberi makna memuji kebaikan atas apa yang diperolehi. Kita memuji kebaikan atas apa yang diperolehi. Dengan kebaikan itu dia mendapat nikmat atau tidak. Sama ada kebaikan tu dia dapat nikmat dunia ke tak ada, tak apa, kita puji saja. Dengan maksudnya ialah memuji kebaikan atas apa yang diperolehi. Kita memuji tadi satu benda dengan apa? Tunggu tangisan, tunggu dapat baby. Tunggu tangisan baby. Seronok tahu tangisan baby. Anak saya yang pertama, Masya Allah, hidayah, menangis. Saya sampai tidur tu duduk atas buai tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil mengantuk tu tarik buai. Duk atas riba ni nak mengajar, duk atas riba mengajar nahu, duk atas riba tu. Zaman tu pandai nahu tu, duk atas riba mengajar nahu. Ajib. Ya Allah. Kalimah syukur pula hanya khusus untuk nikmat sahaja. Kalimah alhamdu digunakan untuk pujian yang menggunakan lidah sahaja, sedangkan kalimah syukur digunakan untuk pujian menggunakan lidah, hati dan anggota yang lain, sebagaimana telah kita terangkan. Sebagaimana yang telah kita, oleh kerana itulah dikatakan alhamdu menjadi satu cabang daripada syukur. Alhamdu tu satu cabang daripada syukur. Alhamdu juga dikatakan kepala kepada syukur. Kenapa dia kata kepala syukur? Kerana menyebut nikmat dengan lidah dan memuji pemberian nikmat lebih luas dan lebih menunjukkan kepada nikmat berbanding memuji dengan hati dan juga dengan anggota yang lain. Kerana memuji dengan hati itu tersembunyi dan memuji dengan anggota itu mempunyai kepelbagaian kemungkinan. Ini diterangkan oleh guru kepada pengarang lah, iaitu Imam Tibi rahmatullah alaih, iaitu dalam kitab Al-Kashif. Saya ambil daripada kitab Al-Kashif fi Haqa'iqis Sunani jilid 5 hadis ke muka surat 86. Hadis ini menyebut bahawa mereka yang tidak memuji Allah sebenarnya tidak menunaikan kesyukuran terhadapnya. Orang tak suka puji Allah berarti dia tak menerima kesyukuran. Allahu Akbar. Hadis ke-2308, fadilat bersyukur kepada Allah sewaktu susah dan senang. Kenapa kita kena bersyukur kepada Allah, iaitu waktu susah dan senang? Wa Abdullah bin Umar, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ila al-jannah yawm al-qiyamah alhamdulillah allazi yahmadullah fi sarra'i wad-dharra, wa rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan yang pertama akan dipanggil untuk ke syurga pada hari kiamat ialah orang yang memuji Allah pada waktu senang dan waktu susah. Fi sarra'i wad-dharra, orang yang memuji Allah waktu senang dan susah. Allahu Akbar. Kebesaran la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ni besar sangat? Kebesaran la ilaha illallah. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'a azkuraka bihi wa ad'uka bihi, faqala ya Musa qul la ilaha illallah, qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadza innama uridu syai'an tuhussuni bihi, qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a wa wudi'na fi kaffatin la ilaha illallah fi kaffatin wa malat
wa lamalat bihimul la ilaha illallah, rawahu fi syarh sunnah. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku zikir yang aku dapat mengingati engkau dan berdoa melaluinya." Allah SWT berfirman, "Wahai Musa, ucaplah la ilaha illallah." Sayyidina Musa alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, setiap hamba-Mu mengucapnya, hanya saja aku ingin zikir yang khusus untuk dia." Ini semua dah ucap mereka dah. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi serta perkara yang memakmurkan selain ku diletakkan di sebelah neraca, dan kalimah tauhid yang ini la ilaha illallah di sebelah neraca, nescaya kalimah tauhid lebih berat daripada neraca yang lain." Penerangan. Di sini ada persoalan. Sayyidina Musa alaihi salam meminta daripada Allah satu zikir yang khusus yang menjadi baginda lebih daripada orang lain. Jawabannya yang diberikan tidak bertepatan dengan permohonan baginda, seolah-olah baginda Sayyidina Musa AS meminta sesuatu yang lain dan Allah mengurniakan yang lain. Jawapannya, persoalan ini adalah seolah-olah Allah berkata kepada Sayyidina Musa, "Kamu meminta sesuatu yang mustahil." Maksud daripada zikir ialah pahalanya, dan tiada mana-mana zikir yang pahalanya lebih besar daripada kalimah tauhid la ilaha illallah, dan kalimah ni diucap oleh hamba-hambanya yang lain. Al-Kashif juga, dan ya Rabbi kulli ibadika yaqulu haza. Perbuatan Nabi Musa meminta sesuatu yang khusus merupakan fitrah seseorang insan. Manusia kan dia nak special. I'm special. Manusia ni dia suka, dia nak special. Kalau nak jumpa orang special. Kalau nak dengar orang special. Kalau nak kawan dengan special. Semua nak special manusia ni. Semua nak special. Tak apalah, itu lumrah kehidupan manusia. Seorang insan akan merasa gembira dan seronok apabila mempunyai sesuatu kebaikan yang tiada pada orang lain. Memanglah kita ada, orang yang tak ada. Seronok misalnya seorang yang diberi satu permata yang sangat mahal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitulah hal keadaannya tentang doa dan zikir yang dimiliki oleh seseorang secara khusus yang tiada pada orang lain. Sudah tentulah dia akan gembira dan dengan pemberian itu. Mestilah dia suka dengan pemberian tersebut. Allah SWT sangat kasih sayang pada hambanya, menjadikan subhanallah, menjadikan sunnatullah di bumi ini, bahawa sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat diperlukan, merupakan sesuatu yang mudah ditemui. Benda-benda hak bernilai ni dia mudah. Kalau Allah cari susah, kata lah, air mudah, garam mudah, api mudah, semua mudah. Berbeza dengan permata dan za'faran. Benda tu susah. Begitu halnya kalimah tayyibah, kalimah syahadah merupakan kalimah yang paling mulia dan lebih afdal daripada semua zikir-zikir yang lain. Untuk menghasilkan kewujudannya hanyalah sangat mudah. Nak sebut dia pun mudah saja. Namun orang ramai telah meninggalkannya dan mencari doa dan zikir yang lain sebagai amalan hariannya, yang zikir-zikir itu tiada hakikatnya di dalam hadis dan Al-Quran. Tapi la ilaha illallah ni, sebab itu kita jangan tinggal ucapan la ilaha illallah. Kita jangan tinggal bertasbih kepada Allah SWT. La ilaha illallah. Apa yang ingin dijelaskan di sini ialah, di sini adalah kebanyakan perkara jika bersandarkan kepada hakikatnya adalah terlalu tinggi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menghargai sebagaimana yang sepatutnya. Sebaliknya mereka lebih mengutamakan perkara yang tidak mempunyai darjah. Kadang-kadang kita nak satu benda tu sebab kita tak rasa nikmat benda tadi. Bila kita duduk dalam satu nikmat, kita tak nampak dah nikmat tu. Bila kita keluar daripada satu tempat tadi, baru kita rasa nikmatnya. Bila kita duduk di madrasah, kita tak rasa nikmat kita belajar ilmu. Tapi lepas kita keluar tu, kita kata, indahnya masa tersebut. Laita syababa ya'udu. Hai, alangkah baiknya muda itu berulang kembali.
yang mana di situlah tempat daku menghasilkan ilmu. Allah. Akhirnya untuk memahamkan kita, Allah mengilhamkan kepada Sayyidina Musa. Untuk fahamkan kita, Allah ilhamkan kepada Sayyidina Musa untuk bertanya sesuatu yang menjadi sebab jawapan daripada Allah yang Maha Agung. Sebab tu Allah nak terangkan, hak kamu rasa simple dan mudah tu, kamu tak anggap dia besar. Tapi kamu rasa kamu nak sesuatu yang pelik, kamu nak sesuatu yang khusus, kamu nak yang sesuatu yang istimewa. Sedangkan yang istimewa tadi, dia tidak besar nilainya. Sebab apa? Benda hak penting ni, dia wujud. Dia wujud, dia tak mahal. Harga tak mahal lah. Tapi kalau tak ada dia, tak boleh nak buat apa. Air, tak ada air bahaya. Tak ada air dahaga, wa'yazubillah, boleh sebab mati. Walaupun dia murah, tapi dia bernilai. Dia murah tapi bernilai. Murah dan dia bernilai. Murah serta bernilai. Garam, garam. Kalau nasi makan tak ada garam, kalau gulai tak ada garam, sedap tak? Tak sedap. Ada satu jemaah, dia pergi keluar jalan Allah lah. Dia pergi sebuah satu tempat tu, Masya Allah, orang situ tak jual garam. Orang situ tak jual garam. Dia ni pergi kat kedai, tanya, garam ada tak? Orang sini kata, kami tak jual garam. Nak bertanya kat mana garam, tak tahulah. Nak tanya garam, tak tahu pula. Jadi tak tanya, dia diam. Hari tu masak nasi, masak gulai tanpa garam. Sedap tak? Sedap tak masak gulai tanpa garam? Mana sedap. Lauk sedap ke, ikan sedap ke, ayam sedap pun tak taruh gulai, tak taruh garam dalam gulai, mana sedap. Jadi hari kedua tak tahan dah, tanya dah. Dia kata, orang sini ni, dia kata, orang kampung ni tak makan garam ke? Dalam sayur-sayur dia tak makan garam ke? Dalam lauk pauk dia? Orang tu kata, kami sini tak jual garam. Sebab garam tu depan masjid tu bukit garam lah tu. Dia kan di kawasan Himalaya tu dipanggil Bukit Garam. Bukit garam, garam bukit. Dia kata, buat apa nak jual garam? Yang bukit tu garam. Nak lagi ketuk bukit tu garam lah tu. Dia kata sebab tu tak jual garam. Jadi garam tu walaupun dia berharga, murah, tak jual free. Sebab free tu mudah untuk disediakan, air mudah disediakan, tapi dia benda berharga. Dia satu perkara yang amat berharga. Ahmad Al-Bab. Ini bukan cerita Ahmad Al-Bab ni. Betul ni. Cerita betul ni. Kami dengar dengan jemaah tak makan garam. Cerita betul. Jadi Allah mengilhamkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam supaya apa? Mengilhamkan pada dia, pada Sayyidina Musa untuk bertanya. Untuk bertanyalah sesuatu yang menjadi sebab kepada jawapan Allah yang menzahirkan keunggulan kalimah ini di sisi orang yang khusus dan juga orang awam. Orang khusus ke orang Hawa, Himalaya, mahal tu, tapi sana free je. Gulang bukit tu free je. Kawasan tu kawasan bukit, supaya mereka dapat mengambil berat dan menyebutnya pada waktu dan melafazkannya secara istiqamah. Benda ni kita buat, kita lafaz secara istiqamah. Masya Allah. Semoga jadi benda, walaupun benda yang simple, tapi dia amat berharga dan amat bernilai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nilai kalimah iman itu dalam diri kita, supaya ucapan kalimah yang kita ucap tadi, dia memberi kesan ke dalam hati kita. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahim. Ini bukan cerita Piramli, cerita betul. Cerita betul. Saya dengar jemaah tu daripada jemaah tadi. Jadi insya-Allah kita jangan lupa pada hari Jumaat ni kita ada daurah di kitab jilid ke-6. InsyaAllah pada yang masih belum berdaftar, boleh berdaftar. Dan insyaAllah kita mulakan pada hari Jumaat ini untuk
untuk daurah kita di jilid ke-6. InsyaAllah kita bertemu di sana, InsyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء شرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم إن شاء الله.